Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang tidak punya nasib, tangisilah dirimu. Bila mati seorang dari anak-anakmu, engkau menangis seperti kiamat hendak datang. Tetapi bila mati agamamu, tidak pernah engkau tangisi dirimu. Malah engkau tidak mempedulikannya sama sekali. Ingat, para malaikat yang menjaga dirimu menangisi dirimu kerana melihat engkau rugi dalam hal-hal agamamu. Memanglah engkau ini tidak punya akal lagi. Kalau engkau ada akal, tentulah engkau akan menangisi dirimu kerana kehancuran agamamu. Engkau punya modal yang cukup, tetapi engkau sia-siakan. Engkau tidak memperniagakannya. Akal dan malu itu keduanya adalah modalmu, tetapi engkau tidak tahu hendak memperniagakannya. Ada ilmu, engkau tidak mengamalkannya. Ada akal, engkau tidak mempergunakannya. Hidupmu sia-sia sahaja. Umpama ada rumah, tetapi tidak dihuni. Ada simpanan, tetapi tidak tahu di mana letaknya. Atau ada makanan, tetapi tidak dimakan. Jika engkau tidak tahu dirimu, di mana engkau berada sekarang, aku tahu. Aku ada teropong syariat, di mana dengannya aku dapat melihatmu secara hukum yang zahir. Dan aku juga teropong ilmu Allah Azza wa Jalla, yang dengannya aku dapat melihatmu secara hukum yang batin. Sedarkan dirimu daripada tidur yang melalaikan, dan basuh mukamu dengan air kesedaran. Kemudian lihat pada dirimu itu yang telah berlalu dan yang sekarang. Apakah engkau ini benar-benar muslim atau kafir, mukmin atau munafik? Engkau mengesahkan Tuhan atau mensyirikannya, bermuka-muka atau mukhlis, yakni ikhlas, muafakat, bersetuju dengan takdir Allah atau membantahnya, rela atau sungut. Allah Ta'ala tidak menghiraukanmu sama sekali. Apakah engkau rela atau engkau bersungut? Kerana bahaya sikap ini dan manfaatnya kembali pada dirimu sendiri. Maha suci Tuhan yang pemurah dan penyantun, yang banyak kelebihannya. Semua ini adalah di bawah kelembutan dan keutamaannya. Jika dia tidak berlembut kepada kita, tentulah kita semua akan binasa. Jika dia menghitung kita sekalian dengan secara terperinci pada segala pelakuan kita, habis kisah kita semua akan binasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manusia sentiasa ingin mencari perkara yang menguntungkannya dan berusaha ke arah tersebut, bukan berjuang untuk mendapatkannya. Setiap manusia melihat keuntungannya dengan cara yang berbeza. Yang melihat keuntungan dari sudut memiliki pasangan, maka dia berusaha ke arah itu, mencantikkan diri, mencari pekerjaan yang baik supaya dia dapat mencari pasangan yang baik. Yang melihat keuntungan pada anak-anak, lalu mereka melakukan segala-galanya untuk anak-anak mereka. Pendidikan, kesihatan, dan keperluan-keperluan anak.
Dan demikian juga manusia melihat keuntungan dari sudut image-nya. Maka dia berbelanja besar untuk menjaga image-nya. Pakaian yang mahal, jam tangan, kenderaan, dan segala-galanya. Sebab apa yang dilakukannya, dia yakin boleh menguntungkannya. Siapa pun kita lihat di dunia tidak mahu ada perkara yang merugikan dia. Dan kita menjarakkan diri daripada perkara yang merugikan kita, apatah lagi membinasakan kita. Kerana itu bila diwar-warkan kepada kita satu perniagaan yang paling menguntungkan, maka semua masuk. Amanah saham masuk. Saham kita masuk. Pelaburan kita masuk. Apa saya yang untung? Makanan-makanan yang sedap kita cari, kita beli. Ini manusia mencari keuntungan dalam hidup dia. Dia lupa segala keuntungan tersebut bersifat sementara. Kalau dia mencari keuntungan pada anak-anak, anak-anak akan membesar dan meninggalkannya. Kalau dia mencari keuntungan dari sudut image, akhirnya dia tahu dia akan tua. Dia tak akan ada nilai lagi. Kalau dia mencari keuntungan dari sudut kawan-kawan, dia tahu dia akan berpisah dengan kawan-kawan dia. Berbalah, bergaduh. Kalau dia mencari kegembiraannya dalam makanan, dia tahu makanannya menyebabkan banyak penyakitnya. Maka semuanya itu kalaupun dia untung sementara. Dia lupa Allah Ta'ala nak beri kepadanya satu keuntungan yang berpanjangan. Allah berikan pada kita agama. Apa itu agama? Peraturan hidup. Yang berupa perintah dan larangan. Agama berada di atas kita, menyusun, mentadbir urus hidup kita. Supaya kita dapat bahagia yang sebenar di dunia dan di akhirat. Tapi ada orang yang bodoh. Dia nak suruh agama berada di bawahnya, dia yang jadikan agama mesti ikut dia, bukan dia ikut agama. Waktu dia nak beragama, dia beragama. Waktu dia nak buang, dia buang. Maka dia telah melakukan kesilapan besar. Sebab agama itu menguruskannya, bukan dia yang urus agama. Agama berada di atasnya. Bukan dia berada atas agama. Bila dia berada pada atas agama, dia akan sombong. Macam Firaun, macam Namrus, macam segala pemimpin-pemimpin dunia, dia rasa dia atas pada agama. Pemimpin komunisnya, pemimpin sosialisnya, pemimpin sekularnya. Letak agama tu mesti ikut mantik logik dia. Bukan dia mesti ikut logik agama. Lalu dia mula mentadbir dengan meminggirkan agama, membuang agama. Justru menganggap agama musuh kehidupan, musuh dirinya. Kerana itu bila agamanya rosak, dia tak peduli sama sekali. Dia terlepas subuh, dia terlepas zakat, dia terlepas mentaati ibu ayah dia, dia terlepas buat baik pada jiran tetangganya, dia terlepas untuk mendapat pahala, dia terlepas untuk selamat dari neraka. Itu dia tak pernah rungsing. Usia-usia dia habiskan dengan sia-sia, tanpa meraih pahala dan redha ilahi. Dia cuma nak kehidupan dunia. Sedangkan dia tahu kehidupan dunia akhirnya akan berakhir dan akan binasa. Allah tanya kita dalam kubur nanti, apa agama kita? Bagi menunjukkan agama itu paling penting. Ada 3 soalan yang akan kita ditanya. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Maka agama yang Allah Ta'ala berikan pada manusia sebagai satu rahmat Allah. Dan sebagai satu daripada kurniaan Allah. Dan sebagai satu cara manusia nak dapat untung yang sebenar. Kerana mereka akan gembira di sini dan gembira di akhirat. Dan memperolehi syurga. Lalu kita tengok apa sebab manusia tak pentingkan agama. Kenapa kita ni, atau kebanyakan kita tak penting agama? Buktinya kalau terjejas agama, kita tak sedih, jauh sekali nak menangis. Jauh sekali kita nak buat satu muhasabah untuk dapatkan balik. Tapi kalau dunia, kita tak dapat. Dulu zaman-zaman kecil, kita tak ada duit nak beli Lego. Bila besar beli Lego, beli lagi. Sebab apa awak beli? Sebab dulu saya tak ada duit.
Ada seorang hamba Allah, masih kecil dulu dia nak beli kereta api yang pusing-pusing, buat rel keliling main. Dia tak ada duit. Tiba-tiba dia besar, dia berjaya dan jadi jutawan. Apa yang dia buat? Beli kereta api tu. Yang dulu dia terlepas masa kecil, dia beli dengan harga RM100,000, lagi mahal. Ramai kalangan kita, kalau sesuatu yang kita pernah tak dapat dulu, kerana sebab-sebab tertentu, kita cuba dapatkan balik. Yang dulu dia, masa dia susah, dia jual RXZ dia, susah, paksa jual. Kemudian dia senang, dia ingat balik RXZ dia tu, cari satu Malaysia, dia arahkan cari RXZ dia, dia beli balik dengan harga RM100,000, RM10,000, dia tak kira, bukan harga dia tu, saya beli kerana sesuatu yang pernah dia hilang dalam hidup dia. Begitu manusia akan buat. Dan begitu sejarah manusia yang saya baca dan saya tengok. Tapi sayang kita, tuan-tuan, agama yang dulu kita lepas, apakah kita sanggup bayar dengan harga yang mahal? Dulu saya terlepas mengaji Quran, tak ada sebab tolong mak ayah susah. Hari ini alhamdulillah saya senang. Nak tak belajar balik Quran? Dulu saat saya terlepas banyak kuliah-kuliah, maghrib saya tak mana, sebab saya sibuk cari kestabilan ekonomi saya. Hari ini saya senang alhamdulillah, saya dapatkan balik. Ini kalau orang yang beruntung. Tapi kita tanya dalam hidup muhasabah kita, berapa banyak dalam hidup kita agama-agama yang terlepas, peluang-peluang beragama, dan kerana berapa keuzuran kita dapatkan semula hari ini kerana kita sudah lapang. Apakah kita cuba dapat balik? Kalau kita tak cuba dapat, kita kena cari punca. Kenapa kita nampak agama ni macam kecil sangat? Ni pemerintah kita nampak agama ni kecil sangat. Sampai nak haramkan arak pun susah. Nak haram judi pun susah. Nak haram zina pun susah. Bukan mereka tak mampu buat, sebab mereka nampak ada kepentingan lain. Mereka tak nampak penting agama. Kalau kita nak tengok apa yang disebut oleh ulama, kenapakah berlakunya orang yang tak hiraukan agama? Bila Syekh Abdul Qadir memulakan wahai orang tak punya nasib. Apa maksud nasib? Nasib ni bahasa Arabnya maknanya keuntungan. Tapi kita orang Melayu kalau sebut nasib lah. Dia ada perkataan nasib. Nasib, yang ni bahagian kita, keuntungan kita. Maka bila Syekh Abdul Qadir kata wahai orang tak ada nasib, yang ni tak ada untung. Tak untung apa rugi? Kalau anak menangis, kalau anak mati, dia menangis macam kiamat. Walhal nanti dia pun mati. Tapi kalau agama dia mati, dia tak nangis pun. Dia tak sedih. Baik, perkara pertama yang menyebabkan manusia tak nampak pentingnya agama, kerana mereka mencuaikan keperluan roh dan melebihkan keperluan jasad. Tentang kita manusia ni, ialah jasad dan roh. Ini jasad kita. Dan di dalamnya ada roh. Ramai manusia kalau bak jasad dia jaga, pakaian dia 2-3 lapis lawa. Dia buka foundation muka dia, solek dia. Masya Allah, dia takkan tunjuk muka korang, mereka solek dulu. Jasad dia. Jogging tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi jogging. Sebab apa? Jaga fizikal dia. Jangan gemuk, jangan boroi, jangan gendut, jangan itu, jangan ini. Malu dia, malu. Biar dia nampak slim. Biar dia kurus melidi, nampak bagus. Dia tak tahu malaikat maut duduk sebelah dia. Dan ada orang yang saya katakan, dia jaga segala keperluan jasad dia. Time pergi buruk, tak miss buruk, jadual buruk. Kalau dia dah janji buruk, jangan ada kerja lain. Dia ni utamakan. Sebab ini keperluan jasad. Tu belum lagi pergi terapi itu, terapi ini. Jaga jasad semua-semua. Katil dia beli harga RM20,000. Supaya apa? Jasad dia ni dapat tidur dengan baik. Dia beli sekali hiburan untuk jasad dia. Tapi mana roh dia? Tak ada. Kata orang macam kita gini lah. Kita duk jaga ni segala luaran. Jantung kita tak ada. Dia tak tahu kalau jantung tu stop dengan dia stop ke. Itu hari ni kita tengok orang yang fizikal mantap, sihat, tapi mati sebab jantung. Kenapa sebab mati? Kita tak cerita lagi kerana fizikalnya rosak, jantung.
Sebab jantung benda tak nampak, jarang orang jaga. Tak ada orang bedak jantung. Kenapa buat apa? Tengah bedak jantung ni, bedak wangi-wangikan jantung. Tak ada orang buat. Sebab dia benda dalam selalu orang tak peduli, walau dia penting. Dia penting. Tentang agama dia benda dalam. Dia berkaitan dengan hati. Seorang yang dah kaya raya, dah dapat semua dunia, akhirnya hatinya kosong. Tiba-tiba dia rasa tekanan. Tiba-tiba dia rasa kekecewaan hidup. Lalu dia pun bunuh diri. Bukan sikit orang kaya bunuh diri. Bukan sikit. Kalau orang kata bunuh diri ni sebab tak ada duit, ini orang yang tak meluas kajian dia. Orang bunuh diri tentang lemah sebab lemah jiwa dia. Kalau nak kira orang tak ada duit, negara miskin banyak, tapi negara miskin tak bunuh diri pula. Sampai ambil tanah ni, uli dengan air, buat biskut, makan. Miskin dia. Bila saya dengar zaman kami belajar dulu, kawan-kawan saya ambil gandum, tak air, kacau-kacau makan. Sebab tak ada duit masa zaman belajar. Kalau dulu zaman kita belajar, kita dengar dan kita pun lalu sendiri. Bila masak nasi, letak telur sekali dalam tu. Masak nasi, masaklah telur, kemudian makan. Guna kuah apa? Kuahnya garam. Telur masing tu lah. Nasi panas, telur masing. Cukup. Yang saya dulu belajar, nah itu yang saya buat. Orang miskin betul, dia tak bunuh diri. Orang yang rasa miskin tu bunuh diri. Orang miskin betul-betul tak akan bunuh diri. Kalau tidak, kat Afrika ramai bunuh diri, dekat Amerika Selatan banyak bunuh diri. Tapi orang yang rasa miskin tu bunuh diri. Siapa yang rasa miskin? Orang yang sebenarnya tak ada agama dalam diri dia. Ini kalau rumah agam macam istana pun, dia bunuh diri lagi. Ini kalau duit 3-40 angka dalam bank, dia masih bunuh diri. Ini orang yang petik macam ni dapat semua, masih bunuh diri. Ini orang glamour, popular, berjuta pengikut, masih bunuh diri. Ini orang yang kalau dia pergi kedai, tutup kedai, hanya nak suruh dia beli, dia bunuh diri. Kenapa? Kerana rohnya tenang. Dan kita berada pada zaman roh tenang. Kalau kita nak kata kita berada pada zaman kemiskinan, tak, roh kita yang miskin. Tuan-tuan tengok harga makanan makin mahal. Sebab apa makin mahal? Pertama, kerana orang makin mampu. Memang sebuah aspek bila satu barangan mahal, kerana peniaga-peniaga yang pentingkan keuntungan. Tapi satu aspek yang lain, peniaga dia tak angkat naik harga barang, melainkan dia tahu kemampuan ada. Kemampuan ada. Kerana dia tahu orang dah duit banyak. Orang sanggup beratur. Semua orang, tuan-tuan, banyak orang sanggup beratur untuk pergi kedai makan. Beratur kat KFC, beratur kat McD, beratur kat kedai itu, beratur kat kedai ni. Fenomena beratur dah jadi benda biasa. Zaman dulu saya tak pernah tengok fenomena beratur makan. Saya tak tengok. Melainkan kalau duduk asrama. Tapi kalau duduk pondok pun kita tak beratur. Kita ramai-ramai kat pondok, tak beratur makan. Duduk makan. Hari ni tuan-tuan fenomena beratur. Tak kira orang tu orang kaya ke, orang biasa. Beratur panjang. Sampai bila kita pergi kedai-kedai makan yang diviralkan, popular. Beratur je sejam. Beratur. Makan 5 minit je. Beratur. Sanggup. Berpanas, berhujan. Saat saya berhujang ni, tapi saya puas hatilah dapat makan. Saya ni saat beratur ni, rasa kering kaki tapi puas hati. Itu kalau suruh semayang beratur macam gitu, diri macam gitu, ngamuk dia. Tok Iman ni tak faham fiqh sungguh dia kata. Ini manusia, dia ihtimam bil jasad wal ihmalu bir ruh. Memang duk jaga sangat jasad, tapi cuaikan tentang roh dia. Sedangkan natijah terakhir manusia akan rasa roh dia. Sebab itu ada orang, tuan-tuan, dia mula rasa keseorangan. Walau dia ada segala-galanya, dia ada keseorangan. Hibur orang, dia ada duit, dia banyak kereta bersusun, tapi jiwa kosong. Saya rasa kosong sungguh jiwa saya. Tertekan. Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa yang berpaling daripada perintah aku, akan kujadikan kehidupannya sempit. Oh, sempit sungguh. Padahal dia duduk dalam rumah yang luas, bilik yang luas, atas kasur dan tilam yang empuk, tapi sempit, tak boleh tidur.
Allah payahnya tidur, susah hati. Tentang susah hati dia berlainan daripada susah hati orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa manusia ni tak hiraukan agama? Sebab lemah akidahnya, jahilnya pada agama. Dia lemah, akidah tu lemah. Dia tak buat sesuatu yang menguatkan akidah dia. Dengan apa? Dengan belajar. Kita bila tak belajar, ya manusia ni tuan-tuan tak boleh dipisahkan daripada belajar. Tapi mereka boleh dipisahkan daripada belajar agama. Yang hari ni orang kafir buat, yang hari ni syaitan buat, yang hari ni dajjal buat. Pisahkan kita daripada belajar agama. Belajar lain kita belajar. Belajar telefon. Ni makcik tu umur 80, belajar main telefon. Belajar WhatsApp. WhatsApp. Belajar semua ni. Sekarang semua pakai scam, Mas Sejahtera. Oh, kena. Ni JK tua-tua yang tak pandai Mas Sejahtera, letak jawatan. Tak pandai. Dia kena pandai. Tuan-tuan, manusia tak dipisahkan daripada belajar apa yang menjadi keperluan zahir mereka. Kita jumpa orang tua belajar. Ada lagi belajar kursus bahasa Inggeris. Kursus itu, kursus ni. Sebab dia nak jadi jaga. Jaga dekat kilang Jepun. Dia umur, dah pencen lah, umur 60 tu. Kena masuk kursus bahasa Jepun, jaga ni. Masuk. Terus duduk pagi-pagi, konnichiwa je dia. Belajar. Dia, ilmu yang berkait dengan zahir dunia, memang orang akan belajar. Tua-tua ni belajar main saham. Nak ada kitab saham. Ajar dia. Nak kaya lagi. Tapi bila bab ilmu agama je, ini masalah. Yang dalam hadis sebut, ilmu agama akan diangkat oleh Allah. Dan orang-orang yang punya ilmu agama, direndah-rendahkan. Tidak dimuliakan. Tak nampak mulianya kat mana. Kita menuduh ada ni penunggang agama lah, macam-macam lah kita kata. Tapi yang lain kita nampak, oh, bila ilmu agama suruh bayar sikit, tak ikhlas lah, itulah. Kalau ilmu lain bayar. Ini ilmu bayar. Masuk coaching sekali 10,000 bayar. Hot seat, duduk depan. Dia nak duduk depan tu, dia kena bayar mahal. Ilmu agama, yang duduk belakang tu dia nak duduk. Belakang sekali lagi mahal, belakang sekali. Kalau kata awak duduk depan sekali, bayar mahal, tak nak duduk depan. Tengok bola nak duduk depan. Tengok main badminton nak duduk depan. Tengok konsert rock nak duduk depan. Coaching bisnes nak jadi cawan nak duduk depan sekali. Ini VIP. Belajar agama duduk belakang. Kalau boleh luar surau kalau boleh. Kalau boleh lah. Ada luar lagi. Itu dia suruh ustaz tu buka mic kuat-kuat sebab dia boleh belajar kat rumah. Saya belajar kat rumah je. Dengar ustaz ceramah tu, kita buka tikar, keluar, dengar suara ustaz. Jauh belajar. Sebab itu dengan agama pun dia jauh. Sebab dia pun belajar jauh-jauh. Tapi kalau hal dunia duduk rapat ni. Kalau tengok konsert macam nak cium hati. Duduk dekat. Kalau tengok bola, macam dia duduk dalam bola, dalam stadium dah. Macam duduk pandang bola. Masalah hari ni ialah, orang tak melihat keutamaan belajar ilmu agama. Orang tohmah. Cara mereka tohmah, kalau saya kata ustaz-ustaz ni, kenalah satu bayaran komitmen. Oh, dia besi. Apa? Nunggak agama susah. Tapi kita hairan, kalau urusan duniawi, suruhlah bayar berapa pun. Dia duduk tu kena bayar, dia bayar. Macam restoran-restoran yang berstar-star ni tuan-tuan, duduk dah kena charge. Jangan kata makan, duduk tu kena charge. Itu belum lagi servis-servis lain. Government tax lah, servis tax lah, tax macam-macam tax dia. Kita makan. Bayar tak? Bayar. Ada bising? Tak ada. Nampak rasa hebat. Lagi banyak bayar, lagi rasa hebat. Hebat. Saya makan yang mahal hebat. Dia makan roti canai, dibayar harga RM20. Bangga. RM20. Tapi kalau agama, dia berkiranya sakan. Hantar nak mengaji RM10 tak bayar. Bukan tak ada duit. Dia hantar anak-anak sekolah agama, tak bayar yuran. Tutup sekolah agama. Dia tak rasa bersalah. Kalau dia hantar sekolah-sekolah yang berprestij, berapa yuran? RM4,000 bayar. Dia dah bayar setahun. Keluar cek ni untuk setahun. Dia punya kesungguhan. Saya katakan manusia ni tuan-tuan, memang dia ialah makhluk yang belajar. Dalam definisi manusia dalam ilmu mantik. Bukan sekadar disebut manusia ini haiwanun natik, haiwan yang boleh bercakap. Manusia ini juga haiwan yang suka belajar. Kita memang suka belajar. Tapi malangnya kita tak suka belajar agama. Syaitan akan halang kita belajar agama. Belajar lain kita belajar. Ada lagi belajar main biliar. Dah tua-tua buang tipiak main biliar. Berapa umur baru pencing ustaz ni?
Belajar main biliar, Ustaz. Main biliar. Kita tak kata salah. Kita sebut benda-benda kita tak kata salah totally. Kita sebut tentang perbandingan muhasabah. Dan kita pun bukanlah, sebab saya kata, saya bukan kata ke orang, saya kata pada diri saya. Kita nak muhasabah diri kita. Dengan umur kita begini, kadang kita minat banyak belajar. Ada lagi belajar main gitar tu. Tapi Quran tak nak belajar lagi. Yang kita juga rasa ini satu cara agenda merosakkan agama. Mereka cuba menafikan hak dalam agama kena bayar. Tak boleh bayar. Mereka rupa bahawa dalam operasi hidup ini memang memerlukan wang. Tapi bukan matlamat. Mereka faham. Pusat-pusat tuition mereka bayar. Mereka sanggup sekian-sekian. Tapi bila agama, tuan-tuan, mereka tu kata, ustaz ni tunggang agama ni. Tunggang kata. Dia lupa rugi. Akhirnya, orang tak nak terlibat dalam agama. Sebab apa? Ini tak ada income ni. Bukan cari income dengan maksud nak cari dunia. Bukan. Demi untuk preserve ilmu agama. Ini yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih. Bila dengan cara bayar tadi, menjaga agama, wajib bayar. Dan penduduk tadi dia kena jaga orang yang akan mengajar agama mereka. Sebab orang ni berhak untuk pergi tempat lain. Mesti kita preserve. Tentang pemain, ditambat kaki pemain, dibayar juta-juta. Jangan pergi hijrah syarikat atau kelab lain. Duduk ikat ni main. Lepas kontrak. Belum habis kontrak, lagi 8 bulan. Sambung cepat-cepat. Ini ayam tambatan kita. Tapi sayang, dia orang tak ada ulama tambatan dia. Untuk dipastikan, dia ulama ni boleh didik dia. Jangan sampai ulama ni lari ke lain. Maka, bila kita katakan masalah lemah akidah, disebabkan masalah kita tak peduli ilmu agama. Akhirnya itu yang menyebabkan kita nampak dunia ni lebih penting daripada akhirat. Sebab ilmu tak ada. Manusia ni akan menjadi musuh pada apa yang dia tak tahu. Manusia ni tuan-tuan, dia akan terlepas peluang sebab dia tak tahu. Tak tahu saya ada benda ni. Baru tahu dia rasa nyesal. Dan orang kat Uzbekistan, dia tak tahu negara dia tu ada makam Imam Bukhari. Dia tak tahu. Orang luar tahu, datang ramai-ramai. Dia sendiri tak tahu. Allah ruginya dia. Lepas tu baru dia tahu. Betapa dia terlepas. Kita kadang-kadang tuan-tuan tak tahu di kampung kita ni ada ulama besar. Kita tak tahu. Orang luar tahu. Orang luar yang datang. Kita tak peduli. Duduk sebelah rumah tak pernah peduli. Kadang-kadang kita ni terlepas nilai kerana kita jahil. Begitulah agama. Agama ni kita tak tahu dalam kubur nanti nilainya agama. Kat sini memang kita nampak ilmu dunia. Nak coaching sana, coaching sini. Yuran coaching RM20,000 setahun. Saya tak kata tak boleh. Saya nak cakap muqaranah. Comparison, perbandingan. Bila agama kita tak nampak penting. Rupanya itulah dia. Kebahagiaan kita bila kita bersendirian. Kebahagiaan kita bila kita ada masalah. Kebahagiaan kita bila kita berada di alam barzakh. Baru kita nampak bagaimana ilmu agama ni cahaya. Sebab itu disebut dalam hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kebaikan padanya, Allah beri dia faham agama. Allah yang nak suruh kita baik, Allah beri kita faham agama. Habis nak faham macam mana belajar pun tidak. Tuan-tuan, bukanlah kita sebut belajar agama ni kitab kulit ke kulit. Bukanlah kita masukkan belajar agama, tuan-tuan pun kena bersuluk kat pondok, tinggal anak bini. Bukan begitu. Kerana Allah Ta'ala tak jadikan belajar agama tadi begitu sifat dia. Dia terbuka. Belajar agama lah yang disebut sebagai universiti terbuka. Kalau tuan-tuan belajar ilmu dunia, semuanya tertutup. Tak nak masuk sekolah, tertutup, tak boleh masuk. Tapi bila kita sebut agama di universiti terbuka, tuan-tuan ke masjid, ada agama. Ada ilmu agama. Tuan-tuan ke surau ada. Pusat talaki ada. Sekian ada. Ia sentiasa bersifat terbuka tanpa kira umur dan usia. Tapi kalau dunia ni, dia ada jurang itulah, jurang inilah, umur itulah, umur. Dia syarat umur. Tuan-tuan nak masuk universiti, tengok umur berapa. Sekian. Tapi bila kita lihat ilmu agama, dia bersifat universiti terbuka. Tuan-tuan umur berapa? Pergilah belajar. Tak ada orang halang pun. Dan ustaz pun tak pernah tanya umur kita berapa untuk layakkan kita belajar. Nak belajar, datang. Kita orang buka kitab, kita mengajar. Siapa pun nak datang. Siapa nak dengar, dengar. Kami tak tanya pun kamu datuk, kamu dating, kamu muda, kamu tua, kamu marheng ke, kamu atas. Tak pernah kami tanya. Yang kami tahu, kamu kena faham agama macam begini.
Dan kami kena faham macam begini. Dia tak macam ilmu dunia. Dia akan tengok kita siapa. Layak ke tak layak. Boleh ke tak boleh. Tapi bila ilmu agama, dia salah satunya ilmu yang bersifat universiti terbuka. Sebab itu kita boleh berpeluang belajar ilmu agama berapa pun umur kita. Seorang tanya pada Hasan Basri, ada orang tua umur dia 80 tahun, patut belajar lagi tak? Kalau ikut ilmu dunia memang dah tak nak terima umur 80. Ada kata Hasan Basri, selagi mana dia layak hidup, dia mesti belajar. Lagi mana dia layak hidup. Dan ini yang disebut dalam kata-kata yang popular di sisi para ulama. Talabul ilmi, utlubul ilma, minal mahdi ilal lahadi. Tuntutlah ilmu daripada buayang sampai liang lahat. Liang lahat. Ada diceritakan oleh Imam Zarnuji. Ada orang tu lalai sangat-sangat. Dia lalai tuan-tuan sampailah usia dia 80 tahun. Alah. Tiba pada usia 80 tahun dia taubat. Dia belajar agama. Setelah dia belajar agama, sampailah umur dia 120 tahun belajar. 40 tahun. Ni orang panjang umur. Mu'ammari. Kemudian umur dia ada lagi, dia mengajar pula lepas tu. Dia 80 tahun baru insah. Mengaji agama sampai umur 120 tahun. Kadang kalau kita tengok tempat di mana orang paling tua boleh belajar ialah agama. Kalau kat dunia ni, kalau tuan-tuan masuk Malaysia umur 80, tuan-tuan kena ketawa dekat gak ketawa tuan-tuan sampai penjara. Umur 80 daftar universiti. Jalan slow sekali, slow pada semua. Kura-kura laju sikit depan dia. Yalah. Dia masuk kat gak-gak dah ketawa dah. Mana pakcik? Daftar universiti belajar. Umur 80. Sampai masuk kelas kena ketawa. Lihat ini ni. Tapi kalau tuan-tuan umur 80, tuan-tuan datang belajar agama, orang nampak husnul khatimah. Allah 80, aku pakcik. Saya dulu mengaji dengan geng-geng tua. Yang duduk sebelah saya ni tua lah, 70 kat 80. Bila dia buka kitab ni, dia buka aja dia tak tahu muka surat. Kita orang muda, kita tahu muka surat. Tengok. Dan dia tak tahu juga tok guru tu baca kat mana. Mata kelabu. Cari minta. Saya pun tunjuk ni, sini. Dia pun cakap saya ni, kalau ikut umur, memang tak boleh dah belajar ni. Sebab apa? Tak nampak, tak ingat. Kesurat pun masalah. Tak boleh nak kecap, tak boleh nak dapat. Tapi saya duduk pandang keberkatan belajar. Saya duduk sini. Dia suka duduk sebelah saya sebab saya boleh tunjuk kat mana. Akhirnya dia mati dalam keadaan belajar. Dan waktu dia mati, saya pergi. Dan ramai untuk guru dia datang. Untuk memuliakan dia. Sebab dia telah memilih jalan mulia. Bayangkan umur dia 70 lebih ni belajar lagi. Bawa kereta lagi. Saya tawakal je duduk sebelah dia. Dia dah umur 70 anytime ni kita tengok. Tapi kita mengucap dulu lah. Sebab kita tak ada lesen kereta sama budak-budak. Tapi saya baik dengan dia sama sekolah. Saya keluar pagar sekolah, dia tunggu saya. Ambil pergi ngaji. Belajar. Bila sudah belajar, dia akan ajak saya ke pasar dulu. Beli susu lembu. Dia kata ni saya, susu lembu bagus untuk kesihatan. Dia beli. Dia bagi saya tak boleh minum susu segar tu. Amis. Bang. Saya pergi kat kantin sekolah. Saya baik dengan kakak-kakak kantin ni. Kak, pinjam dapur boleh? Sebab pakcik tu ajar saya cara nak minum susu lembu ni. Masak dulu campur garang. Garang kasar. Biar dia masin sikit supaya hilang amis. Kakak kantin ni baik. Boleh masuk kantin sekolah. Masak. Masak susu. Tahu susu bila masak, dia mula impahnya lain macam. Kita tak pandai masa tu. Letak. Bawa ke surau, saya ajak kawan-kawan saya minum susu. Semua tutup hidung minum susu. Dua minum. Sebab cuma tahu khasiat dia. Kalau ikut sedap memang tak sedap. Tutup hidung minum. Rasa masing-masing sikit. Lepas tu ada hijau-hijau tak lembu sikit. Tapi saya cerita bila pengalaman saya nadah kita dengan seorang pakcik tua ni. Memang tak ada apa pun dia. Tapi dia nak mencari kemuliaan. Dan kawannya saya yang orang muda. Orang umur belasan tahun. Yang saya kata dia selalu tumpangkan saya. Dia siap cakap. Awak, saya suka orang muda belajar. Nak gimana saya tumpangkan kereta. Dan saya selalu naik kereta dengan dia. Dia belajar sana, belajar sini. Jadi di situ kita tengok. Bila kita tua, kita nak belajar agama. Orang akan muliakan kita.
orang akan mulia kita. Tapi kalau kita tua, nak belajar dunia, kita kena ketawa. Kena ketawa. Tuan-tuan umur 80 baru nak belajar main bola keranjang. Atau baru nak belajar, nak belajar benda-benda, orang akan hina kita. Tapi lihat bagaimana agama welcomekan kita. Nak agama, kita tetap mulia. Tuan-tuan kalau tua, dia belajar agama nampak mulia, apa tak lagi kalau muda. Tua ni nak belajar, dia alu-alukan. Sebab tu ada pondok, orang umur tua-tua boleh masuk. Bahkan ada pondok memang siap mati dalam tu sekali. Ini panggil anjing husnul khatimah. Ini yang datang sampai mati kat husnul. Sampai dia punya matlamat pondok tadi, dia husnul khatimah dalam pondok tu. Masya Allah, mulia orang tu bila dia memilih. Baik, yang ketiga, kenapakah kita nampak tak penting agama? Nampak penting dunia? Sebab isytiralul za'i bidunia. Sebab kita memang sibuk dengan dunia. Nak cari yang lebihan dunia. Dunia ni sifatnya tuan-tuan, kita macam tak cukup. Kita nak yang lebih. Kalau kita makan tak cukup 1 lauk, 2 lauk, 3 lauk, 4 lauk. Sebab tu kita suka makan buffet kat hotel. Berapa lauk? Ada 150 lauk. Oh, suka. Padahal ambil telur masing je. Ambil telur masing, dah semua sakit. Garuk ada, darah tinggi ada, semua ada. Tapi suka tengok lauk banyak. Suka. Itu kita punya naluri. Jadi bila kita duduk sibuk-sibuk dengan benda-benda banyak ni, akhirnya kita buang masa banyak. Jadi agama tak sempat lah. Bayangkan kalau orang kita tuan-tuan, dia nak masak sahur. Oh, sahur. Sahur pun dah makan tengah hari. Kita kadang tengok orang yang ringkas hidup, sahur dia ambil kurma sebiji dah. Sebab tu dia sempat tahajud, dia sempat semua macam. Kita nak sempat macam mana ni? Masak ayam percik lagi, daging ni. Subuh dah. Sahur pun tak sempat. Akhirnya tak jadi puasa esok. Sebab nak masak sahur tu. Jadi macam susah. Sebab kita sentiasa menjadikan dunia tadi lebih. Atau berusaha menyibukkan diri kita untuk dapat lebih. Kadang-kadang nak pergi masjid ni, nak pilih baju mana. Duk fikir, orang dah komah dah. Sebab apa? Kita nak nampak hebat. Tapi kalau kita kurang menyibukkan diri mencari lebihan dunia, kita akan ada masa akhirat. Ramai orang kalau kita kata, jomlah. Dia kata, sibuk Ustaz. Kerja ni, kerja tu. Kita juga manusia macam dia. Orang kalau sibuk-sibuk ni, saya tahu dia tak pandai urus masa. Satu. Yang kedua, saya tahu sebab dia tak nampak benda tu ada utamanya, kelebihan. Yang ketiga, waktu sibuk, dia merugikan dirinya sendiri. Sebab agama ni untuk kita, bukan untuk saya. Untuk tuan-tuan. Saya kalau dengar orang bilasan, tak ada Ustaz lagi kuliah, saya sibuk sana, sibuk. Saya tahu awak merugikan diri awak. Awak tak akan rugikan saya. Awak rugikan diri awak. Manusia ni tuan-tuan sekalian, dia sibuk pada benda yang dia suka. Dan dia akan beri alasan sibuk pada benda yang dia tak suka. Dan kita tahu orang ni tak suka. Atau orang ni kerana dia terlalu pentingkan dunia, Allah jadikan masa ni tidak tersusun lagi. Kita tuan-tuan, bila kita fokus pada agama, Allah susun waktu kita. Kalau saya jumpa dengan Tok Guru pondok ni, dia orang tuan-tuan sekalian, daripada muda saya suka jumpa. Mereka ni macam kita, ada kebun. Kadang pergi kebun dulu. Kebun bukan sikit, 10 ekar ni rajin. Contoh tanah sekian-sekian. Kemudian mengajar. Mereka ada isteri pula. Tok Guru saya, bini dia 3. Bila datang nak ngajar saya, dia bawa 3 bini. Saya kenal lah isteri dia. Dan saya pergi ke rumah dia ni. Tanya, ni bini nombor berapa hari ni cari? Okay, dia kata bini nombor pertama, saya pun naik. Tanah luar, dia berkebun lagi, bertani lagi. Macam-macam. Tok Guru saya ni, dia pejuang petani. Saya kata, Tok Guru ni masa perang lawan Siam. Tok Guru bahagian apa? Dia kata, saya bahagian ajar orang menembak. Sibuk, dia pandai belaka. Dia tahu. Di zaman masa konflik tahun 80-an dulu. Tapi banyak dia buat. Dalam keadaan dia tadi, dia pula pensyarah pun dia, mengajar kitab pun dia, bertalaki pun dia, berkebun pun dia, isterinya ramai, anak ramai. Tapi dia boleh susun waktu dia. Dan satu perangai saya suka dia, waktu kami minta doa, dia kata angkat tangan doa. Tok Guru doa sikit, angkat. Dia tak kata nanti esok saya doa, dosa ke. Terus doa. Minta doa, terus doa. Terus doa. Jadi kita senang minta doa dengan dia. Tapi ini saya bagi contoh bila orang tu
memang jaga agama, Allah beri dia masa lebih, sehingga dia boleh buat belaka. Kita tuan-tuan bila sibuk dengan benda dunia, sehingga kita tidak ada masa pada agama, Allah jadikan masa kita tersempit dan tak berkat. Kita pun tak tahu ni, tak sempat ni. Dengan bini tak sempat, dengan anak tak sempat. Dunia pun tak sempat-sempat juga. Akhirat jangan ceritalah, dia punya jauh tinggal. Sebab dia sebut dalam hadis tentang orang yang memang keutamaan jaga agama, Allah akan susun urusan dia. Tapi orang yang keutamaannya dunia, Allah akan serabutkan urusan dunia. Serabut. Jadi pening nak jumpa orang tu, nak jumpa ni. Padahal dia cuma jumpa tak dapat apa. Oh, saya nak jumpa orang ni pula, nak jumpa ni. Dapat tak projek? Tak dapat. Jumpa orang dah habis gitu je. Ni tak jumpa orang, jumpa sekali ke jadi. Dia nak cari jodoh ni, tak jumpa-jumpa perempuan. Dah 80 kali couple, tak berbini lagi. Yang ni tak payah couple-couple, tak tahu jadi. Anak dah 18 orang. Kenapa Allah berkatkan? Tentang zaman sekarang, nak cari bini pun susah ni. Pada duit ada, semua ada. Sebab apa? Dia pentingkan duniawi. Nak cari semua je ni. Tak dapat Ustaz. Ni semua gold digger ni. Saya dah bertunang 18 kali Ustaz. Putus dah. Yang ke-19 baru jadi Ustaz. Yang ke-19. Putus juga ke-19. Orang yang muda, alhamdulillah. Ni mak dia kata, kau kahwin orang ni, kahwin dia. Senang no? Senang. Sebab dia jaga agama. Jodoh senang. Dia dapat terus bagus. Baik. Tak payah interview lah, tak payah dating dulu lah untuk tengok. Saya katakan orang kalau nak kenal bakal isteri dengan berdating bla-bla, dia tak kenal. Sebab semua jadi pelakon terhandal. Semua dapat Grammy Award semua ni. Yang bercinta, mereka sedang berlakon. Bila berlakon lama-lama sangat, akhirnya bila kahwin betul tu, dia dah bosan dah. Buat watak orang baik tu. Tu akhirnya watak jahat. Kita bercinta. Kalau orang kata, Ustaz, kita kena bercinta dulu sebab nak kenal hati budi macam ni. Awak takkan kenal. Dia berlakon. Kenapa Ustaz tahu? Saya pengarah, saya tahu. Kita dah biasa dengan watak-watak lakonan manusia. Dia boleh nangis, dia boleh gembira sebab dia cuma berlakon. Kita tak buat lawak, dia dah ketawa sebab dia berlakon. Bila betul jadi lelaki buat lawak, tak ketawa dia. Dulu baru nak buat lawak, ketawa dah. Ambil hati. Sekarang buat ketawa bagi nak buat tak ketawa. Masak. Saya gaduh. Jadi bila sibuk urusan duniawi, tak ada masa untuk dunia, itulah menyebabkan dia sayang dunia. Sebab kita nak tahu sayang kita kat mana, tengok masa kita kat mana habis. Orang kalau masanya banyak dengan Quran, banyak dengan zikir, banyak dengan kuliah sekian, kita tahu dia sayang agama. Kita tahu. Bila dia sayang agama, Allah jadikan semua di bawahnya sayang pada dia. Dan dia bila bersama dengan urusan dunia, sikit je dia letak, dah berjaya. Dah berjaya. Dengan orang yang memang dunia, dia letak banyak pun tak berjaya lagi. Dia masih gagal. Nampak berjaya pun Ustaz. Okey, tak gagal dalam diri dia. Tamaknya tak habis lagi. Dengkinya tak habis lagi. Kemudian yang keempat, kata ulama, kenapa seorang tadi dia tak pentingkan agama, dia tak sedih pun agama dia hilang? Sebab kasratul mulhiyat, dia banyak sangat main. Yang melalaikan dia banyak, sebab tu dia tak sayang agama. Sama ada kita hari ni telefon kita, yang dalam tu ada macam-macam. Ataupun hiburan macam-macam ni, tamang itu, tamang tema itu. Bila orang tu banyak bermain dengan duniawi, maka dia tak akan rasa sedih bila agama dia rosak. Lepas tu tuan-tuan, bila kita sebut kasratul mulhiyat, banyaknya benda yang melalaikan, menjadi punca kita tak akan sayang agama. Kan itu kita kena kurangkan berhibur. Jangan dengar lagu banyak sangat. Jangan tengok drama panjang sangat. Sebab benda-benda ni akan menjadikan kita takkan sayang agama. Dia tengok drama sampai 100 episod, tak pernah miss. Kalau terpaksa dia miss sebab keluar, dia dah siap rakam. Dia punya box itu boleh rakam-rakam untuk dia tengok. Bila dia pentingkan hiburan-hiburan, tentang agama ni, dia tak boleh nak bersatu dengan hiburan. Tak boleh. Orang kalau dia minat berhibur, dia takkan minat belajar agama. Automatik. Yang suka berhibur macam dia takkan minat. Orang bila minat belajar agama pula, dia akan terhad berhibur. Dia bukan tak nak berhibur, terhad. Ini memang berhibur je kerja dia. Daripada dengar lagu dalam rumah, sampai kereta dengar lagu, sampai buat Facebook pun lagu-lagu je kerja dia, lagu. Dia lalai. Maka agamanya mula mati. Agama jadi tawar, kemudian agama jadi keras, kena mati.
Itu kalau terlepas solat duha pun tak rasa apa. Jangan kata duha, subuh pun relax je. Macam mana? Tak sembahyang subuh tak? Okey. Okey je dia. Dia tak rasa, dia tak ada sensitivity. Dia tak ada sensor. Kita kalau naik kereta ada sensor. Dari jauh sensor tu dah bunyi. Dah bunyi dah bahawa ada benda belakang. Kamera dah tunjuk. So kalau jenis tak ada sensor habis. Dia mau langgar baru dia tahu itu sensor dia. Maknanya bila orang suka berhibur ni, dia mematikan agama dia. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, kerana musuh-musuh agama ni dihentak agama kuat sangat. Sampai kita macam tak nak beragama. Al-hujum syaris ala din wa ala mutadayyinin, kata ulama. Sebab serangan bertarik arus daripada musuh Islam, diserang agama, diserang ahli agama, diserang ulama, difitnah ulama. Ya kita pun macam tahu hati untuk bersama dengan agama. Walau kita lupa bahawa itulah dia mihnah sunnatullah. Nabi SAW dikata gila, Nabi dikata ahli sihir, Nabi dilabelkan macam-macam. Hari ini orang akan labelkan ahli agama supaya kita tak mendekati ahli agama. Dia akan labelkan agama itu sendiri dengan pelbagai labelan. Ini raja'iyah, ini kita katakan tidak mengikut zaman, ini takhallufat, qolot, ini yang bersifat usuli, fundamental. Tak nampak hebat. Kalau kejahilan dipanggil ini progresif. Ini dynamic. Ini sekian. Bila agama dia kata, oh ini ortodok, ini ekstremis, ini keganasan, ini mengajak kita jadi bodoh, ini. Hal agama dihentam betul-betul. Akhirnya orang yang jahil ni dengar benda itu, dia tak minat beragama. Takut. Betul kalau nak pakai kopiah pun takut. Oh takut. Kenapa? Nanti kata ekstremis. Nak simpan janggut sunnah Nabi, jangan nanti pengganas. Nak letak nama-nama yang nama Nabi atau sahabat, oh jangan usah. Letak nama lain. Letak nama Tony ke, Islam ni. Letaklah nama benda-benda yang nampak canggih sikit. Nama anak perempuan yang letak nama Siti Fatimah kampung no, dia kata. Siti Khadijah, Allah. Ni ajah tua mana? Kita cadang ni anak awak nama Khadijah. Saya rasa anak saya ni macam tua. Kita suruh letak nama Khadijah, dia kata tua anak dia. Khadijah ni nama orang tua-tua. Dia tak nama lain. Nama apa? Nama muda sikit, nama cat. Cat muda sikit, cat kucing, cat. Tak nak nama Khadijah dia. Tetapi kenapa orang tak nak Islam? Sebab serangan yang bertarik arus. Dulu ada seorang pemain bola terkenal Perancis. Dia ni suka pergi masjid. Masjid bawa Lamborghini dia. Orang pun tuduh dia pemain yang ekstremis. Pemain yang keganasan. Sebab di Eropah mereka cuba anggap orang datang ke masjid itu sebagai ada nilai-nilai keganasan dan begini. Sebab itu kalangan orang Islam yang takut pergi masjid, takut nanti dia label pengganas. Mereka takut nak tunjuk sikit agama. Takut dia katakan ni nak berjuang agama lah ni. Pemimpin-pemimpin negara kita nak sebut nama Allah pun takut. Nak sebut sunnah Nabi pun takut. Kan nanti itu nak harang-harap pun susah. Kenapa? Nanti takut orang kata kita tak moden, nampak kita kekolotan, ni sekian-sekian. Ini bahaya serangan-serangan bertarik arus musuh pada agama sehingga takut. Macam sistem pendidikan agama lah. Oh kalau belajar agama ni ada masa depan tak? Ada masa depan tak? Ada seorang hamba Allah. Saya suruh hantarlah anak dia ni. Ni Ahmad Aisyah dia, Ahmad Aisyah Ulul Albab. Belajar agama. Apa Quran. Dia kata, Ustaz, ni belajar agama ada masa depan tak? Itu dah Ahmad Aisyah, nama Ahmad Aisyah Ulul Albab. Kalau saya suruh belajar sekolah agama betul-betul tu lagi, tak nak dia. Dia cakap, ni ada masa depan tak belajar ni? Dia cakap, saya tak kata dia salah, saya diam. Dia pun tengok, oh, Ustaz pun ada masa depan. Saya lupa pula. Kita mengajar agama ada je masa depan. Kita belajar agama ni tuan-tuan, masa depan kita sampai akhirat tu. Bukan depan yang duk tengok boleh kerja jawatan besar tu, akhirat. Orang kita tuan-tuan dimomokkan belajar agama, memang tak dapat kerja. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan corona, akhirnya kita tengok siapa yang ada kerja, siapa tak ada kerja. Bila Allah uji kita corona, apakah nilai kerja diukur dengan CJ? Akan diukur dengan CJ. Yang ni mengaji tinggi akhir tak ada kerja dia. Akhir dia terpaksa aku dengan kerja biasa yang tak perlukan CJ.
Ada tuan-tuan orang yang berprestasi, dia pun kerja puk panda. Kalau CJ tinggi, mula dipaham bahawa CJ bukan untuk masa depan. Kita mengaji tuan-tuan, CJ ni untuk disiplin kita. Sepanjang kita belajar untuk dapat CJ, cuma untuk belajar disiplin diri, belajar menyusun sesuatu. Tapi ia bukan jaminan rezeki. Allah tak pernah kata rezeki berdasarkan CJ. Tak ada. Rezeki kerana kamu manusia, maka datang rezeki. Rezeki sebab kamu makhluk Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada makhluk yang hidup atas muka bumi melainkan Allah tentukan rezeki. Akhirnya kita tengok orang yang tak mengaji lah, tinggi-tinggi, akhirnya dia jadi tokeh pada orang mengaji tinggi. Tak, bukan maksud saya jangan belajar, jangan bisi, tak. Saya tak maksud begitu. Belajarlah dari CJ sebanyak-banyaknya. Maksud saya ialah jangan duk tengok bila belajar agama tak ada masa depan. Belajar agama tak ada masa depan. Satu ketika dahulu, hari ini Alhamdulillah. Ini saya tengok, Masya Allah, bila buka sekolah agama, penuh orang nak masuk. Penuh nak masuk. Sehingga terpaksa interview untuk dapat masuk. Terpaksa guna kabel nak masuk dulu. Orang kabel ni masuk sama penuh ni, belajar sekolah agama kena guna kabel juga. Kenapa? Orang mula nampak penting. Bagus. Kita mula faham dalam pengalaman hidup. Kalau nak cerita bab duit, tuan-tuan, bukan cerita bab CJ. Jadi, jangan tengok orang belajar agama tak ada masa depan. Jangan, bila kita tambah silibus, ini sekolah-sekolah kebangsaan biasa, dia tambah silibus agama. Oh, mula takut anak kita nanti jadi tok lebah dah aku. Dia takut. Padahal, ia untuk menyempurnakan dunia dia. Itu sebab kenapa seorang tidak mahu atau tak sedih dengan hilang agama. Tuan, saya sebut 5 daripada 12 sebab. Sekadar perkongsian 5 sebab. Kenapa seorang tidak mahu agama? Dan kenapa seorang tak nak bersedih dengan agama? Itu antara punca-puncanya. Jadi kita tengoklah apakah punca-punca tadi ada pada kita. Sehingga kita tak sedih dengan hilang agama. Sehingga kita tak fikir nak kuatkan agama, nak indahkan agama. Sedangkan kita tahu soalan maut dalam kubur nanti ialah apa agama. Maka apakah kita sudah bersedia untuk berkata apa agama kita? Maksud apa agama, saya tahu tak ada orang faham bahawa ia cuma perkataan Islam agamaku. Tapi yang mereka faham ialah kehidupan dia. Kehidupan kita mesti beragama. Dan beragama bukan maksud saya kata tuan-tuan duduk surau, duduk masjid. Dalam kehidupan kita, kita tahu ada hukum hakam, ada halal haram. Agama mesti berada di atas kita, menyusun kita. Bukan agama bawah tapak kaki kita, kita permainkan mengikut suka kita. Masa nak tendang, kita tendang. Masa kita nak stop, kita stop. Agama dia berada di atas kita. Dia arahkan kita. Buat atau jangan buat. Boleh atau tak boleh. Teruskan atau berhenti. Maka orang yang disusun dengan agama, maka Allah Ta'ala gembirakan dia di dunia, bahagiakan dia akhirat. Dan dia sentiasa mendapat apa yang orang lain tak dapat. Rahmat Allah dan kurniaannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.